Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam. Pada hari kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan kertas kerja kami iaitu yang bertajuk Kemerosotan Etika dan Peradaban dalam Masyarakat Malaysia. Pertama sekali saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama Ahmad Faris selaku ketua kumpulan kami. Ahmad Syarazi saya di sendiri. Lepas tu Akmal Irfan, Abdul Aziz, Ahmad Izzuddin dan Chia Zi Hong. Okay. Pertama sekali saya ingin menyatakan iaitu pernyataan masalah bagi kertas kerja kami, iaitu apakah punca berlakunya kemerosotan etika dalam kalangan masyarakat Malaysia. Okey, seperti yang mana kita tahu, etika ini satu perkara yang penting dalam kehidupan seharian. Jika etika ini tidak dijaga, ia dapat memberi kesan yang buruk kepada generasi yang akan datang. Okey, hal ini kerana ia akan memberi impak atau kesan yang besar kepada generasi pada masa akan datang. Contohnya, ia dapat melahirkan generasi yang tidak bertanggungjawab dan berlakunya keruntuhan akhlak. Sebagai contoh, saya ambil isu semasa pada sekarang. Yang pertama iaitu kes rasuah. Pada tarikh 14 Disember 2020, seorang pegawai immigration telah didenda di Batu Weh atas dasar kes rasuah iaitu memperaku cop keluar masuk negara. Okey, kes kedua saya ambil iaitu kes rogol, iaitu pada 6 Disember lalu seorang penceramah selebriti telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan merogol atau melakukan jenayah seks. Okey, seterusnya. Untuk kajian kami terdapat 3 objektif utama, iaitu yang pertama, punca. Apakah punca kemerosotan etika dan peradaban berlaku di dalam masyarakat Malaysia? Yang kedua, apakah kesan daripada kemerosotan etika? Dan yang ketiga, apakah cadangan ataupun langkah yang dapat diatasi untuk mengatasi kemerosotan etika dan peradaban? Seterusnya saya serahkan kepada Akmal Irfan. Okey, ya saya. Okey, di bab 2 ini adalah berkaitan dengan kajian literature yang kajian-kajian lepas lah yang berkaitan dengan tajuk tesis kami. Antara subtopik yang ada dalam bab 2 ini adalah pengenalan, definisi etika dan peradaban, nilai pendidikan etika dan agama di Malaysia, faktor kemerosotan, kesan kemerosotan dan langkah-langkah dalam menangani kemerosotan etika dan peradaban. Seterusnya. Okey, ini adalah pengenalan. Seperti yang kita tahu, untuk kajian literature ni, kita kena mengambil sumber kajian yang berkualiti. Antara sumber-sumber yang saya kaji, yang saya baca adalah kertas kerja, iaitu tesis-tesis yang dah lepas daripada universiti dan jurnal akademik, buku, artikel-artikel media dan bahan media masa. Dan kedua adalah kaedah pembacaan yang saya gunakan dan ahli lain gunakan untuk membaca kajian literature ini adalah skimming, scanning dan kita gunakan rujukan silang antara satu rujukan dengan satu rujukan. Dan yang ketiga adalah topik yang dikaji yang saya terangkan tadilah. Seterusnya. Okey. Etika dan peradaban. Ini adalah apa yang saya boleh simpulkanlah daripada kajian-kajian lepas yang boleh saya ringkaskan dan telitinya boleh dalam kertas kerja lah. Dan etika ni bermaksud suatu set nilai murni dalam suatu perkara yang berkaitan dengan interaksi. Dan interaksi pula terbahagi kepada 3. Manusia, alam dan Tuhan. Itu adalah secara ringkas lah dia punya ni. Dan etika ni juga bermaksud sebagai, dia hanyalah teori saja. Dia teori kepada moral. Dia idealistik dan moral. Dan moral perlu dibuat secara amali. Memang secara fizikal lah kita kena buat. Dan kita boleh bahagikan etika ni kepada 3 bahagian.
satu adalah nilai murni. Contohnya macam berbuat baik kepada manusia, tolong-menolong, lepas tu jangan mencemarkan alam, taat kepada Tuhan. Itu salah satu nilai murni lah. Dan yang kedua adalah falsafah kepada sosial manusia. Apa maksud dia? Ia bermaksud kadang-kadang kita mengetahui falsafah orang Melayu sesuatu bangsa tu macam mana etika dia. Kita tak boleh samakan falsafah dengan negara US. Mereka punya falsafah etika. Itu adalah salah satu falsafah sosial manusia. Dan yang ketiga adalah profesionalisme yang bermaksud etika ni juga ada dalam kerjaya-kerjaya ataupun pekerjaan. Contohnya kita selalu dengar seorang doktor melanggar etika perubatan dan seorang peguam melanggar etika peguaman. Macam itulah dia punya etika yang terbahagi tu. Itu je yang saya boleh ringkaskan. Yang seterusnya adalah peradaban. Peradaban ialah suatu sistem atau perkembangan sosial, sesuatu komuniti masyarakat. Macam mana kita nak tahu masyarakat tu dah mencapai tahap peradaban atau belum? Kita kena tengok nilai-nilai kemanusiaan antara satu sama lain. Dan kita tengok macam mana diorang menghargai ataupun diorang boleh toleransi dalam walaupun berlainan ideologi, berlainan kulit, warna kulit, berlainan fizikal. Itu adalah suatu masyarakat yang baguslah. Dan peradaban adalah kata dasarnya adalah adab. Adab pula bermaksud suatu kod tingkah laku sosial yang baik dan mesti dipraktikkan dalam kehidupan sehari. Itulah yang dikatakan peradaban. Dan seterusnya okey. Sebelum kita pergi lebih jauh ke dalam faktor kemerosotan, kita kena tahu dulu di Malaysia ni terbahagi banyak pelbagai kaum dan pelbagai kepercayaan. Dan ini saya hanya terangkan nilai etika saja antara agama-agama kat Malaysia supaya kita lebih mengetahui antara satu sama lain. Ini hanyalah secara ringkas dan 4 agama ni hanyalah 4 agama utama yang saya ambil. Okey, yang pertama agama Islam. Agama Islam mempunyai secara ringkasnya ia berkaitan nilai dan etika. Kita ada konsep akidah, takwa dan tasawuf iaitu penyucian jiwa dan konsep masyarakat madani. Apa itu konsep masyarakat madani? Yang seperti yang saya terangkan tadi, masyarakat yang dah mencapai nilai kemanusiaan dan boleh bertolak ansur dalam ideologi yang berbeza. Dan yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha ni sebenarnya asasnya untuk nilai dan etika adalah Pancasila. Pancasila ni asas moral dan akhlak. Dan secara telitinya Pancasila ni pula kalau kita amalkan kita boleh bahagi kepada 3 iaitu sila, samadhi dan panna. Sila bermaksud kebaikan akhlak dan moral. Itu adalah basic dia. Dan samadhi adalah perkembangan mental. Dan yang ketiga kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam bergaul dengan masyarakat, macam mana kita nak handle mengatasi masalah, dan itu adalah nilai-nilai etika dalam agama Buddha. Dan agama Hindu, nilai etika yang saya boleh dapat berdasarkan kajian-kajian lepas adalah 2. Yang pertama yamas dan yang kedua niyamas. Yamas ni bermaksud moral terhadap diri sendiri. Kita kena tahu juga diri sendiri apa yang kita perlu ada untuk kita maju lagi. Dan yang kedua adalah niyamas, moral terhadap sekeliling. Terhadap sekeliling ni biasanya masyarakat, alam dan lain-lain lah sekeliling kita. Itu adalah nilai etika yang saya dapat daripada agama Hindu. Dan yang keempat, agama Kristian. Agama Kristian ni seperti kita tahu dia bersumberkan dengan Bible. Dan 2 kitab Bible yang utama yang dia ni adalah The Ten Commandments ataupun The Old Testament dan terbaru The New Testament. The Old Testament mengandungi 10 nilai moral. Dan 10 nilai moral ni saya ada nyatakan dalam kertas kerja. Dan nilai kehidupan seharian adalah nilai-nilai yang mesti dipraktikkan dalam agama Kristian, iaitu jangan mencuri, jangan menipu dan sebagainya. Semuanya ada di dalam kertas kerja. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Ahmad Izzuddin. Saya akan membentangkan tentang faktor kemerosotan etika di Malaysia. Okay. Yang pertama, faktor pertama adalah pergaulan ataupun pengaruh rakan sebaya. Ini kerana fasa remaja adalah fasa kita ingin tahu. So, apabila remaja salah memilih kawan,
diorang akan terdedah dengan perkara-perkara negatif. Dari situ kita munculnya kepada faktor kedua, iaitu kurang didikan atau perhatian daripada ibu bapa. So ibu bapa kena sentiasa memberi perhatian kepada anak-anak mereka, macam bagaimana mereka memilih kawan, bagaimana mereka melakukan kerja-kerja seharian, dan perlu mendidik anak-anak mereka dari kecil tentang betapa pentingnya adab dan etika. Dan seterusnya, faktor yang ketiga adalah pemimpin yang pentingkan politik dan abaikan kepentingan nilai etika. Pemimpin yang selalunya pemimpin yang penting politik ni sentiasa bergelumang dengan perkara-perkara yang negatif yang membawa keburukan kepada rakyat mereka, seperti rasuah, penipuan dan macam-macam lagi. Ini pemimpin yang pentingkan politik. Dan seterusnya, loss of adab ataupun hilangnya adab, terutama dalam proses menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang amat penting, tapi kalau just menuntut ilmu tanpa adab, itu adalah kosong. Kerana ilmu ni disajikan dengan disiplin dan adab, supaya kita dapat praktikkan ilmu yang kita dapat. Bukan just kita terima sahaja. Okey, seterusnya. Kesan kemerosotan etika. Kesan kemerosotan, yang pertama kita boleh lihat generasi muda terjebak dengan perkara tidak sihat, seperti merokok, lepak sehingga tengah malam dan macam-macam lagi kita lihat sekarang ni. Semuanya berpunca daripada pengeroyokan sebaya, media massa semua. Itu semua kesan kemerosotan etika. Yang kedua, hilangnya hormat antara orang tua dengan orang muda. Itu antara kerana tidak ada didikan daripada orang tua kita sendiri dan tiada kesedaran oleh orang muda untuk menghormati orang tua. Okey, yang seterusnya, ketidakwarasan dalam membuat keputusan. Ketidakwarasan dalam membuat keputusan ini kerana kurangnya nilai etika dan adab dalam diri kita. Ini kerana juga selalunya mereka yang tidak waras dalam keputusan tidak menggunakan ilmu. Diorang lebih pada mengikut emosi. Itu adalah salah. Kalau mengikut etika yang kita belajar, kita kena buat keputusan berdasarkan ilmu kita, berdasarkan situasi. Okey, seterusnya, ilmu tidak diangkat dengan mulia dan lebih mementingkan harta. Seperti yang saya kata sebentar tadi, apabila hilangnya loss of adab, ilmu tidak akan diangkat. Mereka hanya akan lebih mementingkan harta. Diorang akan tidak mementingkan ilmu. Diorang mungkin ada segelintir yang ingat diorang tanpa ilmu diorang boleh kaya, diorang boleh berjaya. Tapi itu salah. Kerana ilmu ni amatlah berguna, kerana tanpa ilmu kita tak ada doktor, tak ada engineer, tak ada dan macam-macam lagi. Yang penting untuk pembentukan negara kita. Seterusnya. Okey, langkah-langkah mengurangkan kemerosotan etika. Yang pertama, semestinya guru sebagai penasihat dan pendidik kepada para pelajar dalam memupuk nilai etika. Selain ibu bapa, guru juga harus mendidik anak murid mereka dan menasihat supaya menerapkan nilai-nilai etika dalam diri kita, dalam diri anak murid mereka dalam kehidupan seharian. Seterusnya, mewujudkan mata pelajaran pendidikan Islam, moral dan civic. Ini sudah dipraktikan oleh kerajaan kita dan kita dapat lihat hasilnya masih ada yang mempunyai nilai etika yang tinggi dan ada adab. Okey, seterusnya memberi pendedahan kepada ibu bapa tentang pentingnya didikan dari rumah. Okay, sekarang kita boleh lihat ibu bapa sekarang ni dia tidak memberi pendidikan kepada anak mereka tentang pentingnya nilai adab dan etika ni. Mereka lebih bagi tanggungjawab itu kepada guru. Tapi salah. Yang memberi pendidikan ni sepatutnya adalah daripada rumah, iaitu ibu dan bapa kita. Kerana seperti menacuan seperti itu juga kuihnya. Begitulah. Okey, seterusnya
memperkuatkan undang-undang keselamatan. Ini untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak sihat semakin menyebar seperti ganja semua itu semua perbuatan tidak sihat. Dengan memperkuat undang-undang dan keselamatan, kita dapat kontrol masyarakat punya kemerosotan etika tu. Tak ada terus jatuh terus. So dengan undang-undang keselamatan ni kita dapat kontrol. Okey, seterusnya memilih pemimpin yang mementingkan nilai etika dalam diri rakyatnya. Pemimpin yang mementingkan nilai etika ni, dia adalah pemimpin yang tahu baik dan buruknya. Dan pemimpin yang beretika ni, dia akan sentiasa memilih jalan yang betul dan tidak ambil jalan yang negatif yang akan memberi kesan yang buruk kepada rakyat mereka. Itu adalah pemimpin yang beretika. Itu saja daripada saya serahkan kepada Abdul Aziz. Terima kasih Zudin. Siapa lepas ni? Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Ahmad Faris akan menerangkan. Silakan, siapa nak? Faris ke? Saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Bagi melaksanakan kertas kerja ini, kami melakukan kajian lapangan. Jadi metodologi kajian ini adalah untuk membincangkan metodologi yang digunakan dalam melaksanakan kajian ini. Kemudian ia bertujuan memberi penjelasan bagaimana kajian dijalankan, data-data diperolehi dan dianalisis bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Ya. Kemudian reka bentuk kajian. Kajian ini dijalankan dalam bentuk borang soal selidik iaitu menggunakan aplikasi Google Form. Ia dijalankan ke atas responden kajian bagi mendapatkan data dan pandangan. Sebabkan kesan daripada pandemik COVID-19, kami tak dapat jalankan secara face to face, so kami gunakan Google Form. Kemudian pengumpulan dan analisis data. Data yang dikumpulkan terdiri daripada soal selidik telah digunakan untuk dikumpul dan dianalisis. Kemudian penganalisisan data. Daripada Google Form ni, saya bahagikan data kepada dua statistik iaitu statistik inferensi dan statistik deskriptif. Statistik inferensi terbahagi kepada dua soalan subjektif mengenai pendapat dan statistik deskriptif terdiri daripada 8 soalan objektif mengenai fakta dan pandangan. Bagi menghuraikan hasil daripada kajian kajian Google Form ni, saya serahkan kepada Abdul Aziz. Silakan Aziz. Terima kasih kepada saudara Faris. Seterusnya saya akan menerangkan tentang dapatan kajian. Dapatan kajian ini sangat penting bagi menerangkan situasi semasa yang dihadapi oleh rakyat Malaysia khususnya. Dalam dapatan kajian ini, kami akan menerangkan tentang pengenalan, maklumat responden, perbincangan atau cadangan penambahbaikan. Seterusnya. Baiklah, dalam topik pengenalan, bahagian ini akan menerangkan tentang analisis responden terhadap soal selidik berkaitan dengan tajuk kumpulan kami iaitu kemerosotan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Dan yang kedua, kami telah menggunakan platform secara atas talian iaitu borang soal selidik iaitu Google Form. Dan yang ketiga, data yang diperoleh adalah secara rawak oleh rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana kajian kami tidak tertumpu kepada satu golongan sahaja. Semua golongan tidak kira belia maupun warga emas boleh menjawab tinjauan daripada kumpulan kami. Dan yang keempat, beberapa maklumat peribadi dan berkaitan dengan kajian termasuk dalam tinjauan ini. Contoh maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan iaitu jantina, umur, kaum dan pekerjaan responden. Baiklah, seterusnya. Ini merupakan beberapa maklumat responden yang telah kami dapati dalam tinjauan ini. Yang pertama, seramai 80 orang responden telah berjaya direkodkan. Dan yang kedua, tinjauan kami hanya mengandungi 10 soalan sahaja. Dan soalan terdiri daripada soalan objektif dan soalan subjektif. Contoh soalan objektif yang kami berikan adalah responden diberikan untuk menjawab soalan yang diberikan dari skala 1 hingga skala 5 tentang pendapat mereka mengenai soalan. Dan soalan subjektif pula, responden dikehendaki untuk memberikan pandangan peribadi mereka mengenai soalan yang diajukan. Dan setiap maklumat direkodkan dalam cara tapai dan histogram. Dan yang terakhir sekali, pengiraan analisis responden adalah dalam bentuk peratusan. Seterusnya.
Ini merupakan salah satu contoh soalan objektif daripada kumpulan kami. Adakah anda setuju masyarakat di Malaysia kini semakin merosot nilai etika dan peradaban? Apa yang mengejutkan, seramai 35 orang iaitu 43.8% bersetuju untuk memilih di skala 4. Hal ini telah membuktikan bahawa kajian kami adalah benar kerana majoriti bersetuju dengan kumpulan kami. Baiklah, saya ambil satu contoh tentang kemerosotan nilai etika dan peradaban yang berlaku di Malaysia kini. Pada tanggal 21 hari bulan Disember 2020, satu isu hangat sedang diperkatakan iaitu kartel penyeludupan daging yang telah berlaku selama 40 tahun di Malaysia. Kartel ini telah menyebabkan daging yang asalnya tidak halal dijual sebagai daging yang halal. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Seperti yang kita tahu, kartel ini telah berlaku kerana adanya isu rasuah yang berleluasa tanpa kawalan. Hal ini sangat membimbangkan kerana rasuah akan menyumbang kepada kemerosotan etika dan peradaban di Malaysia. Baiklah, seterusnya saya menyerahkan kepada saudara Chia Zhong untuk mengulas lebih lanjut mengenai kajian ini. Silakan. Selamat petang. Nama saya Chia Zhong dan saya akan membentangkan beberapa maklumat penting daripada 80 responden kita. Kita dapat tengok ada dua chapter pie dalam slide ini. Yang di sebelah kiri ada soalan itu adalah punca menyebabkan kemerosotan berlaku. Kita dapat melihat pengaruh media sosial menduduki yang paling banyak peratus dan diikuti oleh faktor persekitaran, pengaruh rakan sebaya dan masalah keluarga. Di sebelah kanan, oleh sebab punca pengaruh media sosial merupakan punca terbesar dan banyak dilaku dalam golongan iaitu golongan remaja. Maka golongan remaja merupakan peratus yang paling banyak antara dalam 4. Dan kedua adalah belia dan diikuti oleh kanak-kanak dan warga emas. Seterusnya, soalan dua ni adalah secara soalan terbuka iaitu subjektif dan kita mendapati 80 jawapan daripada responden. Setelah kita menyusun dalam 5 kategori utama iaitu diri, masyarakat, generasi akan datang, negara dan lain-lain. Di kiri soalan adalah kesan daripada kemerosotan. Kita mendapati masyarakat dan diri menduduki peratus yang sama dan diikuti oleh kesan kepada negara, seterusnya generasi yang akan datang dan lain-lain. Hal ini kerana diri sekiranya sifat dan nilai yang baik daripada diri seseorang telah berkurang, maka mudah menyebabkan perselisihan faham dan masyarakat akan menjadi kurang keharmonian. Setelah masyarakat tidak dapat dikekalkan dengan harmoni, negara pun diikuti terjejas. Ibu bapa dan ataupun abang kakak tidak menunjukkan amalan atau sifat yang baik, menyebabkan generasi yang akan datang juga diikuti terpengaruhi. Di sebelah kanan adalah langkah untuk mengatasi kemerosotan ini. Dalam 5 kategori utama iaitu tanggungjawab ibu bapa, program masyarakat, kesedaran diri, ajaran sekolah dan agama dan lain-lain. Kita mendapati tanggungjawab ibu bapa menduduki yang paling banyak peratus. Hal ini kerana ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mengajar anak-anak mereka sejak kecil lagi. Yang kedua adalah kesedaran diri. Kesedaran diri amat penting kerana dapat membezakan tingkah laku yang betul atau salah dan dapat mengubah dengan awal supaya tidak berlaku lagi. Dalam ajaran sekolah dan agama, pihak sekolah boleh mementingkan dan memberi perhatian untuk memupuk amalan-amalan atau sifat yang baik kepada pelajar. Akhirnya, program masyarakat. Pihak yang berkuasa boleh mengadakan kempen atau ceramah supaya memupuk kesedaran diri kepada golongan-golongan yang berlaku kemerosotan dalam kehidupan. Seterusnya, daripada kumpulan kami, kita mendapati 2 cadangan utama untuk menambahbaikkan kemerosotan ini. Untuk cadangan pertama,
iaitu tanggungjawab ibu bapa. Secara ringkas, ibu bapa perlu memberi pendidikan yang cukup kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Kedua, ibu bapa perlu menunjukkan nilai atau sifat yang baik kepada anak-anak mereka sebagai role model. Akhirnya, ibu bapa perlu meluangkan masa untuk menemani anak-anak mereka supaya memahami fikiran ataupun tingkah laku yang dibuat di sekolah atau dalam kehidupan. Yang cadangan kedua adalah ajaran agama atau moral. Pihak sekolah perlu menyediakan, mementingkan dan memberi perhatian dalam pendidikan civic, moral ataupun agama subjek agama masing-masing supaya menetapkan peraturan supaya tidak melanggar. Dalam masyarakat, pihak berkuasa ataupun golongan remaja juga digalakkan untuk menganjurkan kempen atau ceramah supaya memupuk semua golongan yang berlaku kemerosotan mempunyai kesedaran diri dalam kehidupan. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Razi. Terima kasih. Okay, kesimpulan daripada kertas kerja kami ini ialah kita dapat mengetahui apakah punca sebenar berlakunya kemerosotan etika. Yang kedua, kita dapat tahu bahawa etika ni merupakan asas yang penting dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga ialah apabila kita mempunyai etika yang baik, kita dapat menjadi contoh kepada orang lain. Dan yang terakhir ialah peranan ibu bapa ni sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjaga etika dalam kehidupan mereka. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada pertanyaan? Ini tentang kemerosotan etika dan peradaban ya. Dalam banyak-banyak kemerosotan etika ni, ada tak statistik tentang kemerosotan dari segi kaum? Kaum apa yang paling banyak kemerosotan dari segi etika ni? Kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Mana yang lebih teruk dia punya kemerosotan? Sebab awak kaji tentang kemerosotan etika. Siapa boleh jawab? Saya rasa kita orang, Jangan tak apa, pandangan pun okey. Pandangan pun tak apa. Saya je nak tanya. kalau daripada kertas kerja kita orang tak dapat jawab sebab kita orang lebih kepada umum satu Malaysia. Kita tak melibatkan kepada sesuatu kaum. Tapi pada pandangan saya, kita boleh lihat kaum Melayu mula kurangnya etika dalam diri mereka sendiri. Sebab mereka terlalu selesa dengan persekitaran mereka. Itu saya boleh lihat lah. Maksudnya awak kata orang Melayu ni dari segi kemerosotan etika ni lebih teruk lah ke je berbanding yang lain? Tak adalah. Dia bukan terlalu teruk sangat. Cuma dia etika tu dia macam mana? Dia bukan teruk sangat tapi kebanyakan dia macam sikit lah. Dia macam kurang adab tu semua. Macam tu lah. Dia tak teruk. Dia just kurang etika macam tu lah. Okey. Tapi dalam lain yang besar lah. Okey. Siapa nak cakap? Tadi Izzuddin dah cakap. Saya bagi pandangan. Akmal Irfan. Okey. Okey, Razi dulu. Siapa? Razi dulu. Irfan nak cakap. Irfan. Irfan. Akmal. Okey. Akmal. Pada pendapat saya lah, ini hanyalah pendapat kadang-kadang sebagai Melayu ataupun saya kaum saya sendiri, berkemungkinan faktor sekeliling saya, circle kita, orang-orang sekeliling saya adalah daripada kaum kita juga. Dan media-media yang kita baca pun daripada media-media kaum kita juga.
Dan oleh sebab itu, berkemungkinan kita akan nampak sesuatu, memang terus saya cakap, dari segi circle saya memang saya akan nampak kaum Melayu merosotnya lagi tinggi. Kenapa saya cakap tu? Mungkin disebabkan circle untuk kaum-kaum lain saya tak cukup besar untuk saya mengatakan yang diorang pun tak ada kemerosotan. Disebabkan itu, kalau kita ikut peratusan daripada daripada keseluruhan kaum. Contoh, disebabkan kat Malaysia kaum Melayu yang paling tinggi nilai dia, so memang kebarangkalian untuk dia buat benda yang tidak elok memang tinggi. Tapi kalau kita ikut peratusan mungkin lebih ketara lah, lebih ketara yes, kan. kita mungkin boleh nampak lah dia punya antara kaum-kaum lain. Itu hanyalah pandangan lah berkenaan dengan. Okey, kita tanya Chia Zihong. Chia Zihong punya pandangan macam mana? Dalam pandangan saya berasa kita soal seliti kita tidak membezakan kaum kerana kita merasa semua kaum adalah sama lah. So sebagai kita nampak lah kota dalam di Malaysia kita Melayu menduduki 6 atau 7 kota, China 2 atau 30% dan last adalah India. So di mana jawatan ataupun buat mana-mana bisnes, orang China, orang India ataupun orang Melayu juga akan membuat salah tingkah laku yang saya atau tindakan yang salah. So kita lebih mementingkan diri sendiri, sifat diri sendiri supaya mengamalkan kesedaran diri lah. Lagi ada? Siapa nak bagi pandangan lagi? Jika ada. Razi tadi. Adnan, Farid. Saya bersetuju dengan kedua-dua pendapat Ahmad Irfan dengan Ahmad Izzuddin. Mana mereka mengatakan circle kita ni, circle saya cuma ada kaum Melayu je. Kawan India dengan Cina ada tapi tak ramai. Dan Ahmad Izzuddin kata Melayu ni rasa sifat ketuanan dia tu tinggi sebab tanah ni tanah Melayu. Jadi kemerosotan itu berlaku kepada kaum Melayu akan jadi lebih tinggi sebab majoritinya Melayu dan sifat rasa dirinya paling atas daripada kaum-kaum lain. Dia rasa dia boleh mungkin tindas kaum-kaum lain ataupun dia orang punya circle tu lebih ramai daripada kaum-kaum Melayu. Jadi bila seorang ataupun dua orang yang bawa sifat negatif tu, jadi dia akan cepat tersebar ataupun merebak dalam circle mereka sendiri. Aziz ada tanya, Aziz nak cakap. Ada juga. Okey, bagi pendapat saya pula, mungkin saya setujulah bahawa kaum Melayu ni paling banyak berlaku kemerosotan. Saya tak cakap kaum lain tak ada. Kaum lain selain pada kaum Melayu juga ada berlaku kemerosotan. Okey, saya bagi contoh lah. Macam isu mabuk. Isu mabuk kaum Melayu ni memang jarang lah. Tapi selain pada Melayu macam Cina, India dan lain-lain, selalu berlaku benda ni. Jadi ini menunjukkan selain pada Melayu, kaum lain juga banyak berlaku isu kemerosotan. Okay. Dalam kaum lain, isu lain pula kita tengok isu sekarang ni, isu basikal. Isu basikal ni isu yang sangat bahaya. Sebab bila kita tengok dekat jalan raya, sepatutnya jalan raya tu bukan tempat untuk kereta, tapi tempat untuk bukan maksud saya tempat untuk kereta kenderaan berat lah, bukan untuk basikal, maaf saya. Tapi bila kita tengok di media sosial sekarang ni, kita kebanyakannya kaum-kaum Melayu yang dominasi perkara-perkara yang tidak bagus ini. Dan isu lain pula kita tengok sekarang ni isu rasuah. Dekat media sosial kita tengok selalu berlaku isu rasuah ni. Dan baru-baru ini kita dapat lihat saya bagi satu contoh yang isu Melayu dengan rasuah. Baru-baru ni Hunan dia telah dijatuhkan hukuman
dia disabitkan sebab dia terima rasuah sebanyak 2 juta dan dia juga telah dijatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan dan dia juga telah dikenakan denda sebanyak 2 juta juga, dan itu daripada kaum Melayu juga. Disebabkan kaum Melayu ini adalah kaum yang majoriti, jadi saya setuju. Kaum Melayu ni sekarang kita dapat lihat di media sosial telah berlaku banyak kemerosotan di etika dan peradaban. Okey, itu saja. Saya pun tanya pendapat saja. Markah saya dah bagi. Okey. So jangan lupa compilekan nanti bagi saya untuk completekan markah pembentangan 30%. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Ketua saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada. Okey.